Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita kongsikan iaitu tujuan mengapa Islam itu diturunkan. InsyaAllah, jadi hari ini adalah poin yang ketiga, yang mana tujuan agama Islam itu diturunkan ialah Islam untuk kemaslahatan manusia. Jadi kita masuk sedikit dahulu berkaitan dengan maslahat. Yang mana maslahat ni, yang pertama sekali kita boleh tahu yang mana maslahat itu sendiri ialah memelihara kebaikan. Baik, jadi kita lihat satu persatu berkaitan dengan contoh-contoh maslahat. Yang mana contoh-contoh maslahat, kalau kita boleh lihat, yang pertama sekali ialah pengharamannya. Daripada segi pengharamannya, sudut pengharamannya arak dan juga judi. Yang pertama, kalau kita lihat haramnya arak dan juga judi ini, kita ambil satu dulu berkaitan dengan arak contohnya. Kalau kita lihat yang mana pengharaman arak itu, kita boleh lihat untuk memelihara akal manusia. Yang mana kalau kita lihat pada waktu sekarang terlampau banyak pemandu mabuk yang mabuk menggunakan jalan raya dan sebagainya. Jadi ianya mengganggu, bukan ianya seorang saja, bahkan ianya mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Kalau kita lihat seperti ada video-video, kalau saya lihat video yang mengancam, bahkan ianya membunuh pengguna jalan raya yang lain oleh pemandu yang mabuk. Itu adalah daripada segi kemaslahatan, sebab haramnya arak itu sendiri. Baik, contoh yang lain kalau kita boleh lihat daripada segi pengharaman zina dan juga membunuh diri. Diriwayatkan, yang telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, tiga golongan ini, iaitu orang yang berzinar padahal dia telah berkeluarga. Yang mana yang keduanya ialah orang yang membunuh orang lain dan juga orang yang murtad. Baik, itu ada contoh yang kedua. Manakala yang contoh yang ketiga yang kita telah bacakan daripada segi definisi ataupun secara tidak langsung sebentar tadi berkaitan dengan kemaslahatan, iaitu yang terakhir sekali ialah berkaitan dengan rukhsah. Rukhsah ini ialah kalau kita lihat berkaitan tentang maksud rukhsah itu sendiri ialah keringanan. Keringanan yang seperti contoh kalau kita lihat berkaitan dengan contohnya seperti ibu yang sedang hamil, yang mana ibu yang sedang hamil itu ada rukhsahnya untuk memelihara diri dia sendiri. Contohnya pada bulan puasa, yang mana seorang ibu yang sedang berpuasa, yang mana ianya tidak ianya takut disebabkan kesihatan diri dia, disebabkan kesihatan diri dia ataupun dalam kandungan dia, jadi ianya dibenarkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan lah, pada hari tersebut, tetapi diwajibkanlah juga untuk dia untuk menggantikan pada hari yang lain. Jadi kalau kita lihat kat sini berkaitan dengan rukhsah ialah keringanan yang Allah berikan, yang mana ianya menjaga kemaslahatan, yang mana ianya memelihara kebaikan seseorang itu, individu, supaya ianya dapat merasai keringanan yang Islam berikan, yang Allah tetapkan daripada berdasarkan hukum fiqh lah. Jadi baik, itu adalah contoh-contoh kemaslahatan yang mana kalau kita lihat segala perintah Allah itu sendiri dan juga larangan yang Allah telah berikan kepada kita memberi kemaslahatan kepada manusia
yang mana peraturan yang telah ditetapkan oleh manusia juga untuk memudahkan urusan kehidupan kita, untuk memudahkan urusan kehidupan manusia. Seperti contoh yang kalau kita lihat berkaitan dengan contoh yang kita boleh lihat berkaitan dengan lampu isyarat, yang mana undang-undang yang manusia buat untuk menjaga daripada kesesakan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu ianya adalah kita kena tahu bahawa itu adalah kemampuan manusia, yang mana manusia hanya boleh buat berdasarkan yang apa yang termampu. Namun ianya juga terbatas daripada segi, maksudnya traffic light ataupun lampu isyarat itu sendiri rosak. Jadi dapat kita lihat bahawasanya undang-undang Allah dan juga undang-undang manusia, yang mana kita lebih nampak di situ ialah undang-undang Allah itu lebih jelas kesempurnaannya untuk menjaga diri kita, menjadi masyarakat dan juga negara, bangsa dan agama semualah, iaitulah yang telah ditetapkan oleh undang-undang Allah SWT, yang mana ianya menjaga keseluruhan. Iaitu sebab kalau kita kata Islam itu syumul, yang mana Islam itu pelbagai, dia menyeluruh. Kalau kita lihat dekat situ. Jadi setakat itu sahaja dahulu berkaitan dengan Islam untuk kemaslahatan manusia. Saya harap semuanya dapat mengambil sedikit pengajaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.